Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat serta rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang kehidupan dan merasai tahun baru 1442 Hijriah. Maka daripada itu saya ucapkan salam ma'al hijrah buat semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada tahun yang lalu mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala dan kita teruskan usaha kita untuk menjadi orang yang terbaik dalam membentuk pribadi kita sebagai seorang muslim. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, kita bersyukur sekali lagi kerana Allah masih memberikan kita peluang untuk kita bersama pada malam hari ini ingin mengupas kitab Tazkiyatun Nafs karangan Imam Said Hawa rahimahumullah. Baik, pada 2 minggu yang lalu ataupun 2 minggu yang lepas kita telah pun membincang tentang bagaimana untuk merasai dan menghadirkan hati dalam setiap bentuk rukun ataupun syarat di dalam salat. Jadi dalam setiap perkara yang kita lakukan, di situ ada maksud yang tersurat ataupun yang tersirat, yang hikmahnya telah pun dikeluarkan oleh Al-Imam Said Hawa rahimahumullah, dan kita boleh ambil dan perhatikan iktibar tersebut. Mudah-mudahan dalam kita pelaksanaan mendirikan solat itu menjadi lebih baik dan membentuk pribadi kita dan membentuk akhlak kita untuk menjadi insan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Seterusnya, selepas kita dah mendengar azan, kita dah bersuci, kali ini kita nak membincangkan tentang adab ataupun cara menutup aurat. Kenapa dalam kita solat kita perlu menutup aurat, kita perlu menjaga aurat. Dan pada masa yang sama, menjaga aurat ni bukan hanya di dalam solat, tetapi dalam bentuk pribadi kita, dalam kerja kita secara harian. Mengapa wanita perlu memakai tudung dan bagaimana auratnya dan sebagainya. Kalau kita lihat pada hari ini, ataupun zaman Rasulullah SAW, wanita telah pun menutup pakaian mereka ataupun melabuhkan pakaian mereka. Yang boleh dilihat hanyalah wajah dan juga tapak tangan. Dan bila mana saya katakan melabuhkan pakaian bagi wanita, dia tidak bolehlah pakai pakaian yang boleh melihatkan susuk badannya sehingga menjadi fitnah kepada mereka yang melihat. Ada yang belum sampai tetapi wangiannya sampai. Maksudnya apa? Memakai wangian itu untuk wanita adalah zina. Zina ni apa? Zina ni boleh mendatangkan apa kata orang tu, boleh mendatangkan fitnah kalau sekiranya baunya itu boleh mendatangkan tilingan kepada lelaki. Leher itu boleh tertiling. Leher itu boleh tertiling. Maksudnya wangian sampai, orangnya belum sampai. Kuat kan? Kuat. Jadi bila kita lihat di sini, agama Islam
dia mendidik pembawa agama Islam yang muslimin ataupun muslimah akan tentang peribadi ataupun akhlak yang perlu dijaga. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat bila kita melaksanakan solat, melaksanakan solat, kita perlu memastikan adakah pakaian kita ini, kalau dalam bahasa Inggeris, suitable, sesuai ataupun tidak. Maaf kata, ada yang solat tetapi nampak lagi lingkiran ataupun liring-liring aurat. Lebih-lebih lagi bagi lelaki yang memakai seluar sampailah ke bawah punggung. Jadi bila solat tu, kadang-kadang kita lihat, nampak pula dia punya apa? Dia punya liring, maaf cakap, punggung dia. Jadi bila kita solat kepada di depan Allah Subhanahu Wa Taala, aurat perlulah dijaga. Ada pula kalau kita nak solat, seluarnya mungkin terkoyak sana dan terkoyak sini. Pastikan jangan sampailah ia berlaku. Jangan sampai ia berlaku. Jadi boleh katakan di dalam kitab ini, bagi mereka yang mempunyai kitab, bolehlah buka kepada halaman 45. Ada pun menutup aurat, maka ketahuilah bahawa maknanya ialah menutupi keburukan badanmu dari pandangan makhluk. Sebab insan akan menilai peribadi kita menerusi pemakaian yang kita pakai. Kan ada orang kata yang nak solat ni adalah jiwa, bukan pakaian. Tetapi manusia menilai itu Allah. Maksudnya pemakaian yang baik dan sebagainya. Tetapi kalau hatinya tidak baik pun tak jadi. Ada pula yang pakai menutup aurat, tapi tidaklah memakai jubah dan sebagainya, tetapi pakaiannya bersih dan sebagainya. Pakaiannya bersih, santun, dan dia membawa kepada kebaikan dalam dirinya, insya-Allah dia akan khusyuk. Jadi kalau kata ada yang menyatakan, yang nak solat ni bukan pakaian tetapi adalah hati, benar. Tetapi manusia dia akan menilai seseorang itu menerusi pemakaian. Sekiranya pemakaiannya elok, dia akan disenangi oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi kalau sekiranya pemakaiannya kurang elok, dia akan kurang disenangi. Kira mata tu sakit lah. Mata nak tengok tu sakit. Kalau sekiranya kita tengok macam orang mencari pasangan, orang mencari pasangan, mak tengok wanita ni pakai, Masya Allah, tutup-tutup baik orangnya. Tetapi itu secara zahirnya. Secara batin kita tak tahu. Tapi kita doa kepada Allah, mudah-mudahan pakaian itu baiklah. Maksudnya baik daripada zahir dan baik daripada batin. Sebab tu Rasul SAW dia selalu berdoa kalau lihat cermin, ya Allah, kau cantikkanlah pakaianku ini seperti mana kau cantikkan akhlakku ini. Jadi kita kena minta. Ini kena minta dengan Allah bila lihat dalam cermin, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menutup keburukan yang ada pada badan kita secara zahir. Jangan kita berbangga, jangan kita berbangga. Maksudnya berbangga bukan saya stereotype. Ada yang telah pun kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dulu dia terleka ataupun terlena, dia terlena sehingga ada contingan-contingan di badan dan sebagainya. Ini bila kita dah bertaubat kepada Allah, kita kalau boleh tutup sedaya upaya, tutup sedaya upaya, jangan sampai dilihat oleh manusia. Sebab seperti mana saya katakan tadi, manusia secara lahiriah akan melihat kepada luaran, dia tidak dapat lihat dalaman. Yang boleh tengok dalam tu siapa? Superman dia. Kita bukan Superman, tetapi yang boleh lihat kita adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi badanmu dari pandangan makhluk. Kita tutup badan kita daripada pandangan makhluk. Anggota yang tidak tertentu tidak boleh dilihat. Kerana lahiriah badanmu merupakan tempat penilaian makhluk. Macam saya katakan tadi, secara zahir makhluk akan lihat apa yang kita ada. Lalu bagaimana dengan aurat-aurat dan keburukan batinmu yang tidak dapat melihatnya kecuali Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mulia. Maka apa yang perlu kita buat? Bagaimana kita berdiri ataupun berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita menutup aurat? Kita kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sesungguhnya ada keburukan yang telah aku lakukan, maka kau tutupkanlah ya Allah. Mungkin ada pandangan manusia tak nampak
keburukan yang telah pun saya lakukan ataupun aku lakukan, ya Allah, kau tutuplah dari pandangan tersebut, ya Allah. Sebab bila mana Allah nak buka keaiban kita, bila masa saja Allah boleh buka. Dan bila mana Allah buka saja keaiban kita, tiada siapa yang boleh membantu untuk menutupnya. Hanya kecuali dengan taubat yang kita lakukan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita. Baik. Jadi, tetapi keburukan-keburukan itu dapat ditutupi dengan apa? Dengan penyesalan, taubat, penyesalan, rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menghadirkan keburukan-keburukan itu di dalam hatimu boleh membangkitkan tentera rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang bila lihat kita tengok pada diri, kita boleh tutup. Tetapi kalau secara batin ni kita tak dapat tutup. Dan kadang-kala bila kita terkeluar ekspresi-ekspresi tersebut, orang boleh menilai, dia ni batinnya macam gini rupanya. Oh, perangai dia macam gini rupanya. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita sentiasa jaga akhlak itu, supaya kita tidak tersasar, melakukan sesuatu yang boleh menjadi fitnah untuk diri kita kepada penilai, iaitu manusia. Jadi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita ada kesilapan, kita cepat-cepat istighfar. Allah lebih suka cara macam tu. Kesilapan yang kita lakukan, cepat-cepat kita taubat. Jangan kita nantikan, kita katakan kepada diri saya, kita kata kepada diri kita, oh, saya masih muda lagi, saya masih kuat lagi, inilah masanya saya nak enjoy. Kalau ikut kata pemuda hari ini, dia katakan apa? YOLO, you only live once. Kamu hanya hidup hanya sekali, kena cuba semua benda. Itu bukan matlamat kehidupan kita. Matlamat kehidupan kita apa? Illa liya'budu. Hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa tahun baru ni, ada teman-teman kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Kalau mana Allah nak panggil tu, tak ada orang yang boleh menahannya. Tak ada orang yang boleh menahannya. Jadi bila mana kita melihat yang ada di kalangan teman kita telah pun dipanggil, disahut oleh Allah, diseru Allah, diambil nyawanya dan sebagainya, kita menjadi insaf. Insaf macam mana? Ini usia saya baru 20 tahun dah dipanggil, dah dijemput oleh Allah. Tetapi nenek saya 60 tahun belum lagi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajal ni dia tidak kira waktu, dia tidak kira umur. Bila kata Allah ambil, maka ambillah malaikat maut itu dalam pada masa yang ditetapkan oleh Allah. Dia tak ada nanti sampai 1 second, 2 second ataupun sebelum 1 second. Allah kata ambil, maka ambillah dia. Maka cepat-cepat, kita masih ada peluang untuk bertaubat, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita dapat rasa perasaan takut, rasa malu dan sebagainya, dia kemudian dengan bantuannya engkau dapat menundukkan jiwamu. Maka bila kita ada perasaan itu, secara tidak langsung, perasaan kita akan tunduk. Kita menjadi orang yang tawaduk. Orang yang tawaduk sentiasa akan melakukan kebaikan dan kembali kepada pelindung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, bila mana kita dah menutup aurat, antara syaratnya hendaklah kita menghadap kiblat. Untuk melakukan solat ni kena ada menghadap kiblat. Dia bukan sejadah. Sejadah tu hanya perkara biasa je. Baru tempat kita sujud tu pastikan dia tidak ada najis. Itu yang penting. Sebab tu kalau kita tengok di kalangan masyarakat kita ni, dia pentingkan sejadah. Namun sekarang ni dalam musim Covid, nak masuk ke dalam masjid kena bawa sejadah. Jangan kata, oh, Ustaz Farhan kata tak payah bawa sejadah. Tak. Maksudnya solat akan sah tanpa sejadah. Solat akan sah tanpa sejadah selagi mana kita yakin kawasan itu tiada najis dan sebagainya. Tetapi untuk musim Covid ni, kita kena bawa sejadah. Tak boleh kongsi. 1 meter daripada
daripada teman-teman. Mudah-mudahan Allah angkat musibah ini dan kita boleh sembahyang seperti biasa sedia kala, insya-Allah. Cuma saya nak katakan, yang paling penting untuk solat, kita tahu di mana arah kiblat kita. Itu antara syaratnya. Kalau solat tidak ada memandang kepada kiblat, solat tu tidak sah. Tapi macam mana pula Ustaz kalau dalam keadaan kita musafir, kita naik kapal terbang dan sebagainya. Sekarang saya di atas, Kaabah di bawah, adakah saya perlu solat tiarap? Tak. Kita solat macam mana dalam keadaanmu itu, solatlah. Sebab Rasulullah SAW sendiri solat waktu dia sedang contoh kata mengembara lah, ataupun musafir. Dia solat di atas kenderaannya. Boleh solat di atas kenderaannya. Sebab apa? Orang yang musafir dia ada apa? Masyaqqah. Masyaqqah ni apa? Kepayahan. Dan Allah memudahkan perkara tersebut dengan kita boleh melakukan solat dan sebagainya. Alhamdulillah, pada hari ini ada sesetengah kapal terbang ataupun pesawat kapal terbang yang dalam perutnya itu mempunyai tempat untuk solat. Kita boleh solat. Tetapi kalau sekiranya tidak disediakan tempat dalam perut kapal terbang tu, pesawat tersebut, kita solat dalam keadaan kita duduk. Ingat, bila musafir, segala yang kita lakukan semuanya diperingankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Maksudnya solat tadi 4 rakaat dimudahkan kepada 2. Kemungkinan kalau sekiranya kepayahan mendapat air untuk berwuduk, kita boleh tayamum. Jangan kata tak ada air, kita kata tak payah solat. Wajib kita kena solat. Baik. Jadi bila menghadap kiblat, sebenarnya untuk apa? Sebenarnya kiblat ini merupakan cerminan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Menghadap kiblat dekat mana? Dekat Masjidil Haram, Baitullahil Haram, yang dinamakan Kaabah. Itu adalah pusat kita. Pusat untuk bertemu kepada Allah, untuk bertemu dengan Allah adalah Kaabah. Adakah kita sembah kepada Kaabah? Tak. Dia adalah arah untuk bertemu dengan Allah. Kompas untuk bertemu dengan Allah adalah Kaabah. Jadi kompas ini ataupun panduan arah ini, dia akan membawa fizikal kita, batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Membesarkan Allah, bukan kita membesarkan Kaabah. Hari ini kalau kita pergi ke umrah, kita lihat yang lebih tinggi apa? Bangunan-bangunan yang ada di sekeliling Kaabah. Tetapi bukan kita nak katakan kita mengagungkan Kaabah. Kalau sekiranya Kaabah itu roboh dan sebagainya, tetap kita kena menghadap kepada Kaabah ataupun menghadap kepada tempat yang Nabi Ibrahim AS bersama Nabi Ismail dirikan, iaitu Baitul Atiq, Kaabah. Baik. Jadi bila kita lihat kat sini, menghadap kepada kiblat, dia merupakan cermin gerakan batin. Cermin gerakan batin. Jadi bila kita kata cermin, secara fizikal, secara batin, semuanya nak kena sama. Macam kita i'tiqad, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tiqad bil lisan, i'tiqad bil qalb, i'tiqad bil jawarih. I'tiqad, kepercayaan. Bila kita letakkan kepercayaan itu, hendaklah kepercayaan kepada Allah melalui lisan la ilaha illallah. Bila kata lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati pun kena kata perkara yang sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila lisan dan hati telah pun bergerak secara bersama, al-jawarih, anggota badan pun nak kena ikut perkara yang sama. Jadi bila kita yakin tentang kita nak solat ini adalah mengarah kepada kiblat, di situlah menunjukkan itulah cerminan, dan kita perlu lakukan hal tersebut dengan bila mana kalau kita menghadap kepada cermin, pastinya kita nak lihat pergerakan kita tu mestilah baik, pakaian kita itu mestilah cantik dan sebagainya. Sama juga dalam solat. Jadi bila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya kita katakan kepada diri kita, ini sekarang masanya untuk saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekiranya pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita. Siapa yang akan selamatkan kita? Memang benar amalan kita, tetapi disebabkan sifat rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan kita. Saya dah pernah katakan,
ada orang sembahyang banyak dan sebagainya, melakukan kebaikan tetapi tidak ada keikhlasan, di situ tidak ada apa-apa. Okey, dia tak dapat apa-apa ganjaran. Tetapi dengan melakukan sedikit tetapi ikhlas, berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan besar itu menjadi penyelamat dia masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa wajah tidak akan dapat menghadap ke arah Baitullah kecuali dengan berpaling dari selainnya. Demikian pula hati tidak akan dapat menghadap kepada Allah kecuali dengan mengusungkannya dari selainnya. Jadi maksudnya wajah kita perlu menghadap kepada kiblat, dan hati kita tidak boleh berpaling, kena mengikut kepada fizikal yang kita lakukan. Sebenarnya saya katakan tadi, bila tidak menghadap kepada kiblat, maka solat kita tidak akan sah, tidak akan menjadi. Baik, seterusnya. Adapun berdiri tegak lurus. Berdiri tegak lurus. Kita biasa lihat orang yang sedang berbaris. Macam mana orang berbaris? Tegak lurus. Jadi antara syarat untuk mendirikan solat, dia mesti tegak lurus. Sebab tu dalam solat Imam Syafi'i kata apa? Stawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min iqamatis solat. Stawu, sedia. Kita nak kena bersedia. Berdiri tegak. Okey, kalau ikut kepada barisan Ami, okey, chest out stama'in, chest out stama'in ataupun stama'in chest out. Maksudnya kena tegak. Jangan malas-malas. Dia nak kena tegak. Maksudnya berdiri tegak, tak boleh malas-malas. Dia nak kena tegak. Jadi bila kita tegak, kita dah bersemangat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bermalasan, kita malas, semayang mengantuk, tidur, tak boleh macam itu. Jadi dia nak kena tegak. Kerana apa? Ia adalah tidak lain merupakan cermin diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kepalamu yang merupakan bahagian teratas dari badanmu tertunduk khusyuk. Tengok fizikal kita. Yang paling atas apa? Kepala. Okey. Sebab tu ada orang bila dia dah menjadi seseorang, janganlah sombong. Sombong pula. Hidung tinggi, peribahasa. Maksudnya sombong, hidung tinggi. Sebab tu peringatan Rasulullah SAW. Bila kita melihat seseorang tu, kita lihat apa yang dia ada dan apa yang kita ada. Okay. Jangan lihat di atas, kata Rasul SAW. Kalau dalam kebendaan, jangan tengok di atas, tapi tengok di bawah. Kemungkinan orang yang di bawah lebih memerlukan daripada kita. Tapi kalau kita kejar orang yang di atas, belum tentu kita boleh sampai di atas. Tetapi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah, kena lihat orang di atas, jangan lihat orang di bawah. Sebab kalau lihat orang di bawah, kita akan kata apa? Oh, dia pun boleh buat macam tu, tak apalah, saya pun macam ni je lah. Tapi dalam kebendaan maksud saya, jangan tengok orang yang di atas, tetapi lihat orang yang di bawah. Kemungkinan orang yang di bawah lebih dahsyat ujiannya daripada berbanding dengan diri kita. Tetapi dalam melakukan kebaikan, kita kena tanya, kenapa orang yang di atas ini boleh diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang lebih baik. Sebab tu dalam zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni, Rasulullah wasiatkan kepada mereka yang apa? Yang di zamannya merupakan orang yang kita katakan orang susah lah. Jadi diorang datang kepada Rasul SAW. Diorang kata kepada Rasul, ya Rasulullah, kita ni tidak punya harta, tapi macam mana kita nak sedekah dan sebagainya. Kata Nabi SAW, okay, ada satu zikir ini, dia lebih baik daripada kekayaan yang kamu ada, tapi kamu dapat berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah ajar, baca 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lepas tu tutuplah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bila dah dapat benda tu, tiba-tiba ada seorang sahabat ni yang kaya, dia dengar pun benda tu. Jadi dia dapat dunia pun dia dapat sedekah, akhirat pun dia dapat juga. Jadi kata Rasulullah, siapa yang dapat tu, dia dapatlah. Tak semestinya orang yang kaya dia akan keluarkan wang ni di jalan Allah. Macam Qarun. Macam Qarun. Okay. Ada kekayaan, tetapi kekayaan tu tak dapat memberikan hasil dan kebaikan untuk diri dia. Tetapi okay, ada sesetengah pula macam Abu Bakar As-Siddiq,
Uthman bin Affan, kekayaan tu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bila kita lihat di sini menghadap kepada kiblat pun telah pun saya terangkan, dan pada sekarang ni adalah berdiri tegak dan lurus. Dia merupakan, bila kita katakan sebuah fizikal yang kita lakukan, berdiri tegak merupakan kepala kita perlu tunduk di tanah, dan pada masa yang sama kepala kita ini juga akan tunduk tawaduk di tanah, memandangkan bahawa sini kita ini kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak cakap yang kita ni hebat, Allah tegur kita apa? Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Bila kamu nak hitung nikmatku itu, kamu tak boleh nak hitung. Banyak sangat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Jadi hendaklah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan perincian yang saya berikan ini dapatlah kita laksanakan ataupun mendirikan salat dengan lebih khusyuk dan yang terbaik lagi, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi daripada tajuk yang sama tetapi perkara yang lain, insya-Allah, di masa yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.